السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ رساله أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتوه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Muslimin muslimat, sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita mulakan pagi kita dengan merafakkan syukur kehadrat Allah di atas segala nikmatnya ke atas kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, memberikan kita kefahaman yang benar dalam kita meneliti, bertadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang ke-93 daripada surah Al-A'raf. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. Yang bermaksud, kemudian Nabi Syuaib meninggalkan mereka sambil berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepada kamu perintah-perintah Tuhanku dan aku telah memberi nasihat kepada kamu. Oleh itu, tidaklah aku merasa sedih terhadap orang-orang kafir yang telah binasa itu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah Subhanahu wa taala merakamkan apa yang telah berlaku setelah itu, iaitu kepada Nabi Syuaib alaihi salam dan juga orang-orang yang beriman. Lalu Allah menyatakan, fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum fakaifa asa ala qaumin kafirin. Kalimah asa bermaksud al-huzn, iaitu kesedihan, terhadap sesuatu yang telah berlaku. Maka ayat ini bermaksud Nabi Syuaib AS telah berpaling daripada kaumnya setelah ditimpakan Allah apa yang mereka layak untuk ditimpakan berupa azab dan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Syuaib AS menyatakan, yang dirakamkan Allah Subhanahu wa taala tentang kaumnya, laqad ablaghtukum risalati rabbi. Sesungguhnya demi Allah aku telah menyampaikan segala risalah daripada Tuhanku, yang kerananya atau bertujuan untuk menyampaikannya aku diutuskan Allah Subhanahu wa taala kepada kamu semua, berupa perkara-perkara yang meliputi akidah, pegangan, hukum hakam dan juga kata-kata nasihat. Wa nasahtu lakum, dan aku telah memberikan nasihat kepada kamu tentang sesuatu yang ada padanya kebaikan untuk kamu, yang membawa kamu, menunjuk jalan kepada kamu kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Fa kaifa asa ala qaumin kafirin. Bagaimana mungkin aku bersedih terhadap orang-orang yang kafir, kerana aku telah berusaha bersungguh-sungguh untuk berdakwah kepada mereka, membawa mereka kepada jalan keselamatan, memberikan segala hujah dan bukti terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah dan sebagainya. Akan tetapi mereka adalah golongan yang tidak suka kepada nasihat dan golongan yang lebih suka untuk bersikap atau untuk membisukan, memekakkan telinga, yang suka untuk membisukan mulut mereka atau tidak berkata apa-apa. Mereka mengutamakan kesesatan berbanding hidayah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak bersedih dengan apa yang menimpa mereka, dengan hukuman yang Allah taala jatuhkan kepada mereka, kerana mereka adalah kaum yang berhak untuk menerimanya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maka sehingga ayat ini kita melihat bagaimana surah Al-A'raf telah menceritakan kepada kita
pelbagai kisah dan cerita tentang Nabi Nuh alaihissalam dengan umatnya, Nabi Hud alaihissalam dengan umatnya, Nabi Saleh alaihissalam dengan umatnya, Nabi Lut alaihissalam dengan umatnya, dan Nabi Syuaib alaihissalam juga dengan umatnya. Setelah surah ini juga memulakan kisah dengan antara Nabi Adam dan Iblis, dan setelah ini kita akan melihat bagaimana surah ini menceritakan pula kepada kita dengan penceritaan yang agak terperinci tentang kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun dan juga dengan Bani Israel. Syekh Muhammad Said Tantawi, Syekhul Azhar, dalam tafsirnya Al-Wasit menyatakan bahawa suratul A'raf telah mengumpulkan rasul-rasul tersebut secara berturutan daripada ataupun berdasarkan rentetan sejarah, dan ia mempunyai tujuan-tujuan yang tertentu. Di antaranya ialah yang pertama untuk menyatakan atau membuktikan wahdatul aqidah, kesatuan akidah pada dakwah para rasul keseluruhannya. Dan bagaimana kita lihat bahawa setiap rasul itu telah mendatangi kaum masing-masing untuk menyampaikan kepada mereka, ya kaum, wahai kaumku, sembahlah Allah, tiada bagi kamu sebarang sembahan melainkan Allah. Yang mana kata-kata itu mereka ungkapkan dengan gaya bahasa yang tersendiri, disertai dengan dalil-dalil dan hujah-hujah yang terbaik dan pelbagai, untuk meyakinkan kaum masing-masing bahawa mereka adalah manusia-manusia dan hamba-hamba Allah yang benar dalam menyatakan apa yang mereka diperintahkan Allah untuk menyampaikannya. Yang kedua, memberi gambaran tentang kesamaan pada tabiat atau ciri-ciri keimanan, juga kesamaan pada ciri-ciri kekufuran yang ada pada diri manusia sepanjang zaman dan sepanjang masa. Maka kita lihat orang-orang beriman sentiasa berada di sekeliling rasul-rasul yang Allah utuskan kepada mereka. Orang beriman sentiasa membenarkan kata-kata rasul tersebut, sentiasa menjadikan rasul-rasul itu sebagai suri tauladan mereka dalam hal kehidupan mereka. Orang-orang beriman akan mempertahankan akidah yang benar dengan penuh semangat dan keberanian. Sedangkan orang-orang kafir pula bersikap takabur, bersikap sombong, kerana Allah Subhanahu wa taala mengutuskan rasul dalam kalangan manusia seperti mereka. Orang-orang kafir enggan untuk beriman dengan rasul-rasul itu disebabkan dorongan kebencian dan kedengkian dan ketidakmahuan mereka untuk menerima dakwah seorang lelaki dalam kalangan mereka. Dan orang-orang kafir juga melemparkan pelbagai tohmahan secara membuta tuli, semata-mata untuk mempengaruhi orang lain agar tidak beriman dengan dakwah para rasul tersebut. Maka kita dapat lihat bagaimana jiwa-jiwa orang beriman itu mempunyai kesamaan dalam keikhlasan mereka, kesucian mereka, kemurnian mereka, dan bagaimana mereka menerima dengan baik dakwah para rasul itu. Sementara jiwa-jiwa orang kafir juga ada keserupaan dan kesamaan dalam kezalimannya, dalam kedegilannya, kejahatannya, kerasnya jiwa mereka, hati mereka, dan buruknya sikap mereka dalam menerima dakwah yang disampaikan oleh para rasul itu. Objektif yang ketiga pula ialah untuk menjelaskan akibat yang baik yang menjadi pengakhiran buat orang-orang yang beriman disebabkan keimanan mereka, disebabkan kesabaran mereka dalam mempertahankan iman itu dan amal soleh yang mereka lakukan. Adapun akibat yang buruk pula menjadi nasib atau menjadi bahagian kepada orang-orang kafir yang takabur disebabkan keengganan mereka daripada menerima kebenaran yang dibawa. Sikap mereka yang memperolok-olokkan para rasul dan memperolok-olokkan orang-orang yang beriman. Seperti mana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ
ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Suratul Ankabut ayat yang ke-40, yang bermaksud maka masing-masing kami binasakan dengan sebab dosanya, iaitu di antaranya ada yang kami hantarkan angin ribut menghujaninya dengan batu, dan ada yang dibinasakan dengan letusan suara yang menggemparkan bumi atau menggempakan bumi, dan ada yang kami timbuskan dia di bumi, dan ada pula yang kami tenggelamkan di laut. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali menganiaya dan menzalimi mereka, akan tetapi merekalah yang menzalimi diri sendiri. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mari kita lihat ayat yang seterusnya, ayat yang ke-94 daripada surah Al-A'raf. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ. Yang bermaksud, dan Tuhan berfirman, kami tidak mengutus dalam sesebuah negeri seorang nabi yang didustakan oleh penduduknya, melainkan kami timpakan mereka dengan kesusahan, yakni kesempitan hidup dan penderitaan penyakit, supaya mereka tunduk merendah diri, yakni insaf, dan tidak berlaku sombong takabur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, setelah Allah menyatakan sebelum ini dengan penceritaan yang panjang lebar berkenaan dengan para rasul bersama kaum masing-masing, dan selepas ini insya-Allah kita akan lihat bersama, Allah akan menyatakan atau menceritakan kepada kita tentang kisah Nabi Musa bersama-sama Fir'aun juga Bani Israel. Maka di tengah-tengah ini Allah menyatakan beberapa ayat yang Allah dahului dengan ayat ini, yang mana Allah menyatakan bahawa sesungguhnya apa yang telah kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hal ehwal atau keadaan para rasul sebelummu bersama kaum masing-masing yang telah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pelbagai bentuk penderitaan dan juga musibah. Mudah-mudahan mereka patuh dan taat kepada perintah Allah dan kembali kepada kebijaksanaan dan rasional akal mereka, dan memperbanyakkan tadarru', ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini merupakan suatu isyarat secara umum mengenai hal ehwal umat manusia secara keseluruhannya. Setelah diterangkan tentang hal ehwal umat yang telah lalu, iaitu umat Nabi Nuh, Hud, Saleh, Lut dan Shu'aib, maka maksud ayat ini ialah untuk memberikan amaran dan mengancam golongan kufar Quraisy dan selain mereka, supaya mereka tidak berterusan di dalam kesesatan dan kedegilan, supaya mereka menerima dan menyahut seruan dari Allah dan Rasul. Maka ia menerangkan suatu sunnatullah, di mana ia bermaksud, dan tidaklah kami utuskan di dalam sebuah negeri atau tempat atau kawasan yang telah dimusnahkan oleh Allah Ta'ala Rasul-Rasul pada negeri itu disebabkan dosanya ataupun kedegilannya melawan ataupun menyanggah para nabi dan rasul, melainkan Allah Subhanahu wa taala menjatuhkan hukuman kepada penduduk kampung dan negeri itu dengan penderitaan dan kesusahan sebelum ditimpakan hukuman yang sebenar, bala yang menghancurkan mereka. La'allahum yadarra'un, supaya mereka kembali tunduk kepada Allah, supaya merendah diri, insaf dan tidak sombong terhadap Allah dan Rasul. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.